Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Anis Nur Syakira Elisa binti Abdullah Hadi dan kawan saya bernama Nur Syakira binti Saidi. Okay, artikel yang telah kami pilih ialah berjudul Isu dan Cabaran di dalam Pendidikan di Malaysia yang ditulis oleh Syahrir Roslan. Okay. Ayat-ayat yang terdapat di dalam artikel tersebut telah pun kami prapasarkan. Okay. Yang pertama, pengenalan. Tujuan pendidikan di Malaysia adalah untuk menyediakan akses pendidikan yang saksama dan merata kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang sosial dan ekonomi. Melalui pendidikan untuk semua, rakyat Malaysia diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang diperlukan bagi perkembangan diri sebagai individu yang berdaya asing, yang berdaya saing serta berkontribusi secara signifikan kepada kemajuan negara yang sedang berkembang. Di samping itu, pendidikan untuk semua juga bertujuan memperkukuh perpaduan nasional dengan mempromosikan pemahaman, toleransi dan integrasi yang kukuh antara pelbagai komuniti etnik dan budaya yang berbilang di Malaysia. Hal ini membolehkan warga negara Malaysia untuk menghormati dan menghargai kepelbagaian, identiti serta warisan budaya yang unik, sekaligus meringankan sebarang prasangka terhadap sesama warga negara. Selain itu, dalam sumbangannya kepada kemajuan negara, generasi masa depan ini diharapkan dapat melahirkan idea-idea inovatif, membangunkan industri kreatif, dan mendorong pencapaian dalam pelbagai bidang seperti teknologi, sains, seni dan sukan. Sejajar dengan cita-cita Wangsa 2020, pendidikan wajib di Malaysia terus menjadi tonggak utama untuk membantu negara mencapai status bangsa yang maju dan dikenali di peringkat global. Okey, perenggan yang pertama, hubungan semantik, iaitu hubungan sebab akibat. Tujuan pendidikan di Malaysia adalah untuk menyediakan akses pendidikan yang saksama dan merata kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang sosial dan ekonomi. Akibatnya, melalui pendidikan untuk semua, rakyat Malaysia diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang diperlukan bagi perkembangan diri sebagai individu yang berdaya saing serta berkontribusi secara signifikan kepada kemajuan negara. Hubungan ini menunjukkan bahawa akses pendidikan yang saksama akan menghasilkan individu yang berpengetahuan dan berkemahiran yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan negara. Sistem pendidikan di Malaysia adalah penting untuk pembangunan generasi masa depan dan terdiri daripada 3 peringkat utama iaitu prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Peringkat prasekolah memberi pendidikan awal dengan fokus pada kemahiran asas, sementara sekolah rendah menyediakan pendidikan formal kepada pelajar berumur 7 hingga 12 tahun melalui pelbagai jenis sekolah yang menawarkan kurikulum yang berbeza. Sekolah menengah pula memberikan pendidikan lanjutan kepada pelajar berumur 13 hingga 17 tahun dengan pelbagai pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat individu. Sistem ini memberikan kebebasan kepada pelajar untuk memilih pendidikan yang sesuai, menjadikan ia terbuka dan inklusif. Dengan demikian, sistem kanak-kanak di Malaysia berpeluang untuk mendapatkan pendidikan berkualiti dan membangunkan potensi mereka secara optimum. Okey, pada perenggan yang kedua, hubungan leksikal. Contoh hubungan leksikal berdasarkan teks tersebut ialah repetisi, iaitu pengulangan kata, pendidikan,
Kata pendidikan muncul beberapa kali dalam teks. Contohnya dalam frasa pendidikan awal, pendidikan formal dan pendidikan lanjutan. Pengulangan ini menunjukkan bahawa topik utama teks adalah tentang pendidikan dan berbagai jenis pendidikan dijelaskan dalam konteks yang berbeza, mulai dari prasekolah hingga sekolah menengah. Okay. Kurikulum pendidikan di Malaysia disusun mengikut Standard Kurikulum dan Pentaksiran Kebangsaan (KSSR) untuk sekolah rendah dan Standard Kurikulum dan Pentaksiran Menengah (KSSM) untuk sekolah menengah. Kurikulum ini dirancang untuk memastikan pembelajaran yang lebih baik dalam pelbagai mata pelajaran, termasuk bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik dan sains, dengan penekanan kepada topik yang luas dan mendalam. Selain akademik, kurikulum juga memberi perhatian kepada pembangunan kurikulum dalam sukan, seni dan kemahiran hidup. Dengan pendekatan ini, sistem pendidikan di Malaysia bertujuan untuk memastikan perkembangan holistik pelajar yang berkekalan dan positif dalam kehidupan mereka. Okay, kurikulum. Seterusnya, hubungan semantik yang boleh diperoleh daripada perenggan tersebut, ayat ini tersebut ialah hubungan semantik yang menjelaskan tentang kurikulum pendidikan di Malaysia serta tujuannya. Contoh hubungan suasana dan pelakuan yang dapat diambil daripada ayat tersebut ialah suasana pembelajaran, iaitu perlakuan aktif dan penglibatan dan terlibat. Contoh, dalam suasana kelas yang interaktif dan menyenangkan, pelajar cenderung untuk melibatkan diri dalam perkara yang aktif dan seperti dalam perbincangan dan kegiatan yang berkelompok. Penjelasan, kurikulum yang dirancang untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik mendorong murid-murid untuk melibatkan diri yang secara aktif dalam proses pembelajaran yang meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Peluang dalam pendidikan di Malaysia merangkumi inisiatif kerajaan untuk meningkatkan kemahiran guru melalui program peningkatan profesional yang memastikan guru memiliki pengetahuan terkini untuk memberikan pengajaran berkualiti. Pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi juga membuka akses kepada sumber pembelajaran yang lebih luas, membantu pelajar memahami isu-isu terkini. Selain itu, pihak berkuasa pendidikan berpeluang memperbaiki kurikulum dengan mengintegrasikan elemen kreativiti, kepimpinan dan pembelajaran aktif. Kesedaran masyarakat tentang kepentingan pendidikan memainkan peranan penting dalam memajukan sistem pendidikan melalui kerjasama antara kerajaan dan masyarakat. Keseluruhannya, semua peluang ini memberikan impak positif terhadap pendidikan di Malaysia, memastikan pelajar mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Dengan usaha bersama, pendidikan di Malaysia dapat terus maju dan melahirkan graduan yang bersedia menghadapi cabaran masa kini, menjamin masa depan yang lebih cerah bagi generasi pelajar. Dari aspek gramatikal pula, dengan usaha bersama, pendidikan di Malaysia dapat terus maju dan melahirkan graduan yang bersedia menghadapi cabaran masa kini. Hubungan gramatikal dalam ayat ini menggunakan struktur klausa yang jelas, dimulai dengan frasa adverbial iaitu dengan usaha bersama, yang merupakan penyebab, diikuti dengan subjek pendidikan di Malaysia iaitu predikat, dapat terus maju, dan klausa tambahan iaitu melahirkan graduan yang bersedia. Struktur tata bahasa ini membentuk aliran logik yang teratur dan koheren. Kesimpulannya, pendidikan untuk semua di Malaysia adalah usaha kerajaan yang bertujuan untuk memastikan setiap warga negara mendapat akses yang adil kepada pendidikan, merangkumi semua aspek pembangunan diri.
Sejak pendidikan wajib diperkenalkan pada tahun 1957, sistem pendidikan yang pelbagai termasuk sekolah kebangsaan dan sekolah agama berfokus pada pembangunan pelajar secara menyeluruh dengan penekanan kepada kecemerlangan akademik dan moral. Proses penilaian dan peperiksaan digunakan untuk mengukur pencapaian pelajar. Tetapi masih terdapat isu seperti infrastruktur yang terhad dan kualiti pengajaran yang perlu diperbaiki. Inisiatif seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah dilancarkan untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Walaupun cabaran wujud, terdapat peluang untuk memajukan kemajuan pelajar dan membina masyarakat yang telah cemerlang, menjadikan pendidikan di Malaysia sebagai tonggak penting untuk masa depan yang cerah dan pembinaan negara yang gemilang. Seterusnya ialah fonologi. Contoh ayat adalah pendidikan untuk semua di Malaysia adalah usaha kerajaan yang bertujuan memastikan setiap warga negara mendapat akses adil kepada pendidikan. Hubungan fonologi dalam ayat ini ialah bunyi-bunyi vokal seperti huruf A dalam kerajaan, usaha dan warga berulang. Mencipta pola bunyi yang konsisten dan menyenangkan untuk didengar, mengukuhkan hubungan fonologi dalam ayat. Saja daripada kami untuk video pada hari ini. Terima kasih.